Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmat atas izinnya dapat kita bersua lagi dalam kelas online Sahabat Sinergi Guru SSG untuk siri yang ke-27. Alhamdulillah. Sedar tak sedar 31 Mac 2020 kita mula dan hari ini bertarikh 13 Mei 2020 dah 27 siri dah. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pada petang ini bersama tetamu kami iaitu penulis tersohor Boneno yang akan berkongsi bekal yang tinggal. Ini sebagai perkongsian santai dunia penulisan dakwah ataupun tarbiyah yang mana beliau telah pelopori dan telah membantu ramai penulis-penulis di luar sana juga insya-Allah. Jadi kita mulakan bahagian kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, pertama mute tak salah. Ini adalah kita punya channel rasmi kita. TMI Sahabat Sinergi Guru, semua info ada kat sini, semua maklumat ada kat sini dan juga insya-Allah rakaman juga akan dibuat naik ke sini juga insya-Allah. Dan sebenarnya diingatkan seperti biasa, semua peserta untuk menyediakan pen dan kertas sebagai untuk kita mengikat ilmu yang kita pelajar pada petang ini. Moga-moga kita boleh ulang baca selain daripada kita ulang menonton di YouTube, tapi kita ulang baca apa yang kita tulis, moga-moga lebih cepat lagi lah untuk kita memahami sesuatu ilmu yang disampaikan. Okey, pada petang ini juga perkongsian petang ini juga kita akan berlangsung mungkin 2 atau 3 sesi lah ya, 40 minit pertama. Jika ada warning saya terima daripada Zoom, katakan ada 5 minit lagi, 3 minit lagi, kita akan stop dulu, kita akan keluar, kita akan end meeting, lepas tu kita akan sambung balik meeting tersebut untuk sesi yang kedua. Sekiranya masih tak cukup masa, kita keluar lagi sekali, kita masuk untuk sesi yang ketiga. Okey, jelas dan juga seperti biasalah tu, peserta-peserta kita dah biasa sangat dah tu. Kalau guna Zoom memang kena 2 kali masuk lah ataupun 3 kali masuk. Untuk kita biasalah Zoom percuma begini je lah. Okey. Okey. Dan pada petang ni juga ni buku saya rasa buku ni antara yang terlaris lah saya rasa, novel pertama yang mana kalau siapa pernah baca lah kat sini. Novel Saya Tunggu Awak ni dulu pernah jadi fenomenal juga dulu. Masa tu tahun berapa saya lupa lah, tahun 2000 apa ni model dah. 2014. 2014, alhamdulillah Saya Tunggu Awak ni. 2014. 14 dah, berapa puluh ribu cetakan saya tak sure lah tu lah. Lebih dah banyak lah yang telah dihasilkan. Dan ini juga untuk makluman para peserta kita, ini antara buku yang sedikit lah yang tunjuk sini. Sekarang ni boleh dah ada 40 buah buku. Sebelum Boneno perkenalkan diri, saya perkenalkan dia lah sikit-sikit sebanyak. Nama dia bukan Boneno lah, kat IC dia bukan Boneno lah. Nama Boneno tu nanti dia akan huraikan, tapi nama dalam IC dia Norli binti Matlan. Betul Norli binti Matlan, betul 43 tahun, betul 43 tahun? 43 tahun, dah ada cahaya mata ibu. Betul. Cahaya mata ibu ditahan 7 orang ke 8 dah? 7 kan? 7 cahaya mata saya rasa. Cukuplah 7. Menulis. Dan beliau juga ada tarikat tahfiz di Kuala Terengganu dan juga beliau merupakan founder kepada buku ataupun teknik belajar membaca Express Eye. Bukan calang-calang jugalah. Sebelum novel ni keluar, buku Express Eye tu belajar membaca dulu yang diterbitkan pada tahun silap saya 2007. Melalui dengan penerbitan PTS. Itulah kalau saya ingat saya baca tentang latar belakang dia lah. Okey, itulah buku pertama dia. Dan insya-Allah. Dan juga Boneno juga pengasas kepada apa nama tu untuk ni. Penulis tu apa? Apa nama apa? Boneno Club Boneno apa? Penulis tu. Apa nama tu? Nanti Boneno akan ceritakan lah. Dia banyak melahirkan penulis selain pada Akademi Boneno. Akademi Boneno, ABN. Akademi Boneno dan juga facilitator, tak tahulah berapa ramai murid dia, beribu orang lah kat satu Malaysia ni murid beliau, dan dia akan ceritakan juga nantilah. Okey, secara ringkas dalam itulah ya. Sekarang beliau menetap di Kuala Terengganu kerana suaminya orang Terengganu dan memang duduk di Terengganu lah. Dan cakap dia pun dah tak ada Melaka sangatlah, di Terengganu lah insya-Allah.
Okey, kita perbincangan kita hari ini tentang sebelum siapa Bono Noor sebelum jadi penulis dan kenapa dia join untuk jadi penulis, kenapa beliau untuk menulis, kenapa minat ke atau sebab apa. So bagaimana beliau bermula dan bagaimana dia menangani setiap dugaan hidup yang berlaku. Kalau siapa baca buku Bono Noor, dia akan nampaklah Bono Noor banyak share tentang diri dia. Dan antara buku ni adalah buku-buku yang top dia lah. Ni Pujuklah Hati. Ni siapa-siapa nampak. Buku Pujuklah Hati antara buku yang orang kata buku top dia lah. Pujuklah Hati. Saya sempat jugalah mengendeng dia dengan buku Berani Menjadi Aku. Apa lagi buku? Buku lagi. Ini pun diedit lah tulisan saya ni. Hari ni buku Up to You. Buku lagi yang top dia lagi. Buku Be Cool. Pantang Menyerah. Banyak lagi buku dia. Banyaklah buku situ. Okey. Tak sempat saya nak khatam semua pun baca yang tu. Tapi alhamdulillah banyak sekali benda buku-buku dan sebagainya. Okey. Kita hari saya bercakap panjang bukan apa nak menunggu kawan-kawan kita masuk sebenarnya. Sambil saya cakap saya mula ni suruh tunggu dah masuk dah 17 orang ni cantik. Okey. Ustaz Ismail pun ada. Wah, daripada Bahar, Ustaz Ismail pun ada. Okey. Saya teruskan majlis kita hari ini tentang silakan penerima anugerah pembaca popular berita harian 2017 dan 2018. Saudari Bono Noor, dipersilakan dengan segala hormat insya-Allah. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum. baru nak bagi salam dengan Ustaz Ismail. Tepuk tangan terus terkendala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, semua memang cikgu. Betul? Betul ya, semua orang memang cikgu. Okey, so saya panggil cikgu-cikgu sajalah ya. Okey, pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada SSG kerana menjemput saya untuk sesi online ni. Khususnya lah buat sahabat saya, Cikgu Wan Zayu Hisham. Bila dia ada ni sebenarnya saya segan sikit, sebenarnya dia sebab dia cikgu saya lah. Kemudian satu lagi sebab suara dia memang sedap macam DJ. Jadi saya akan rasa macam jauh beza lah dengan suara saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tapi hari ini insya-Allah dalam masa yang singkat ini saya cuba sikitlah kita buat perkongsian sejenak. Perkongsian mungkin dapat mencetuskan sedikit inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam satu program yang kita panggil sebagai seminar penulisan Bono Noor. Okey, ini kali pertama ni saya anjurkan secara online tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini kira batch pertama ni. Kalau orang kata apa, jadi senior lah nanti kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh kita aktifkan kita punya kotak chat, okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada soalan-soalan nak tanya. Saya cubalah share apa yang saya mampu. Baik. Semua sihat dah? Alhamdulillah. Baik, soalan pertama saya nak tanya. Ni kena jawab dekat kotak chat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu angka nak bagi ni, 41,400. 41,400, boleh tak cikgu-cikgu semua tolong tuliskan di kotak chat apa agaknya angka ini. Siapa rasa boleh teka? Siapa yang dah tahu tak boleh jawab lah. Kita nak tengok apakah jawapan-jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Okey, saya nak tanya dulu, apa rasanya angka ini 41,400? Mungkin dia postcode. Nak baca jawapan ni. Yang penting bukan postcode besut Okey. Saya tak boleh tengok dia punya kotak chat dia. Jadi mungkin Cikgu Zayu boleh pergi kat bawah tu, tekan dia chat tu. Pergi kat bawah tu. Saya cuba kat bawah tu, dia kat menu bawah tu. Sebab menu saya dekat atas. Mungkin sebelah atas. Mantap, boleh. Bilangan hari. Tak masuk. Cikgu Wan Zayu kena bacakan ni, Ustaz Wan. Ustaz Wan bacakan apa jawapan mereka. Okey, daripada Kak Ji kata bilangan hari. Okey, bilangan hari. Bilangan hari apa tu Kak Ji? Bersalin. Salah hari apa dia. Okey, lagi?
Yang lagi tak Apa lagi berani jawapan yang menjawab. ada? Yang lain tak berani menjawab Petang-petang ni lapar, beku, lepas tu takut tak boleh terima hakikat salah. Betul tak? Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, 41,400. Kak Ji seorang saja yang menjawab sebenarnya nak bagi dia menang. Bilangan buku Tapi yang sebab terjual. jawapannya salah Kak Ji. Kak Norma kata bilangan buku yang terjual. Bilangan buku yang terjual. Lepas tu Ustaz Ismail kata jumlah royalti. Rumah royalti, buku terjual, bilangan hari. Baik tuan-tuan, cuba kita tengok slide yang saya bagi. Nampak tak jawapan dia? Okey, 41,400 kematian berlaku pada tahun 2018. jawab bilangan meninggal dunia. Ya betul. Siapa tu? Eja? Masya Allah. Ya, terror lah tu. Hebat sangat tu, dia tahu tu. Dia baca semua sekali tentang info-info, Masya Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, 41,400 kehilangan nyawa pada tahun 2018. Okey, belum lagi 2019 dan belum lagi 2020 yang ketika ini, tahun ini kita dilanda pula dengan COVID-19. Makna kata kita nak bagi tahu nyawa ni setiap hari ada saja orang yang meninggal dunia, dan syukur Alhamdulillah petang ni dalam keadaan kita semangat tak semangat pun nak datang untuk kelas Zoom kita hari ni. Mungkin ada yang rasa macam terpaksa sangat nak jumpa benda doa. Ya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, benda pertama yang kita kena buat ialah apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Bersyukur. Okay, kerana Allah masih bagi kita nyawa, masih bagi kita peluang, okay, untuk buat sesuatu yang bermanfaat hari ini, di mana ramai daripada sahabat-sahabat kita yang sudah pun berada di dunia lain pada ketika ini. Subhanallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah Bonda Noh. Okay, saya dipentas bersama-sama dengan siapa ni? Siapa ni Cikgu Wan? Cikgu Wan dah senyap. Baik, ini ialah sastrawan negara. Okey, sastrawan negara iaitulah Datuk Zurina Hassan, okey, menerima anugerah untuk buku pilihan pembaca popular dan berita harian, okey. Kemudian bukan ni tahun 2017 kan? 17 ya betul. 18 tu bangkit kan? Ya betul. Jadi ini adalah antara kejayaan saya lah, kali pertama masa ni memang diangkat lah. Okay, salah satu karya saya Be Strong. Be Strong ni tuan-tuan dan puan-puan umurnya dah 5 tahun. Okay? Umurnya dah 5 tahun tapi Alhamdulillah sehingga hari ini masih masuk dalam carta bestseller. So benda ni adalah suatu yang macam pelik lah. Which is saya nak kata, kalau tadi Cikgu Wan kata buku-buku Bonda Noh dah lebih daripada 40 buku, 40 naskah, 40 judul. Tapi Be Strong adalah satu naskah yang betul-betul lah saya anggap benda ni gifted lah. Kerana selepas daripada tu buku-buku lain tak dapat nak challenge buku Be Strong ni. Ya, daripada segi jualan dia. Tuan-tuan, tahun lepas saya terima royalti untuk Saya Tunggu Awak, novel pertama saya. Novel pertama saya Tunggu Awak tajuknya. Ini ialah novel terbiah ya. Dalam dia tu banyak saya masukkan ilmu-ilmu kitab Hidayatus Salikin, tulisan Imam Ghazali. Dan orang kata apa, dia sebenarnya dah lama lah, sebab itu bayangkan novel pertama. Sekarang saya dah ada 40 lebih karya yang sudah diterbitkan, tapi novel yang pertama pun saya dapat royalti sebanyak hampir 6,000. Jadi boleh bayang tak, kita ada 40 buku tu. Jadi nak cerita tuan-tuan dan perempuan, kalau kita kata menulis ni tak boleh buat duit, salah tu. Okey, salah. Sebab saya buat duit sangat banyak dan saya Alhamdulillah antara yang tersenarai dalam penulis 6 angka. Okey, mereka senaraikan Bonda Noh sebagai salah seorang penulis 6 angka. Tapi hari ini kita bukan nak cakap tentang royalti, okey. Kita nak cerita sedikitlah tentang beberapa kejayaan terlebih dahulu. Okey, ini antara sedikitlah kejayaan-kejayaan saya, selalu mungkin keluar surat khabar, majalah. Okay. Dan saya nak beritahu Be Strong tadi kalau dia dapat nombor 2, saya punya Bangkit, okay, karya saya tahun berikutnya, buku saya iaitu Bangkit, Pujuklah Hati, menerima tempat pertama, anugerah pilihan pembaca popular dan juga berita harian. Jadi ini saya dipanggil oleh TV3, kemudian saya biasa juga dipanggil untuk berceramah secara depan halayak lah. Okay, ini suatu forum di atas jemputan Perpustakaan Terengganu. Kemudian kalau tengoklah, yang biasa pergi kedai buku popular, memang biasa nampak buku-buku Bonda Noh dia macam ada satu rak khas, dia macam banyaklah dia orang highlight kan. Kemudian inilah sedikit kejayaan yang saya mungkin boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okay, dari segi royaltinya, dari segi orang kata apa, pengaruhnya. Cuma saya nak bagi tahu satu benda saja tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang kejayaan, kita mesti dalam keadaan penuh sedar bahawa tiada daya dan kekuatan kita melainkan apa yang Allah izinkan. Tak ada daya saya. Okey, saya ni orang kecil saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya cuma seorang kecil yang
orang kata apa, sebenarnya Allah pilih lah. Dia sebenarnya nak bagi kat cikgu Wan Sayu, Hisham pun tak apa. Dia nak bagi pada siapa? Kak Ija, Kak Haji, tu pun semua tak ada masalah. Tapi Allah nak bagi kepada saya, jadi ibaratnya satu tanggungjawab besar di bahu saya. Okay? Dan yang kehebatan itu bukan kepada Bonda Nur, tetapi kepada amanah yang terpaksa saya galas tersebut, iaitulah satu amanah dakwah. Baik tuan-tuan, ini saya cerita sedikit lah. Sebab apa, permintaan daripada Cikgu Wan kita, dia kata Bonda Nur cerita sikit perjuangan. Okay, perjuangan saya dalam bidang penulisan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa saya ini dari kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U lagi makin jahat. Nakal sungguh. Orang kata asal-asalnya sebenarnya minah rempit saja tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sangat nakal. Makna kata pukul 3 pagi tu bersepah lagi lah atas jalan. Pukul 12 malam tu baru keluar panggung wayang. Okay, keluar dengan kawan-kawan lelaki, merempit sama-sama, kena kejar polis sama-sama. Itu adalah Bonda Nur, okay? Yang mana saya rasa saya tidaklah berbangga dengan saya punya sejarah, yang mana saya rasa waktu remaja saya dah rugilah salah satu 7 golongan yang dapat naungan di Padang Mahsyar, iaitu remaja yang memanfaatkan masanya untuk agama. Satu tu, peluang tu memang saya burn. Okay, saya memang tak dapat berharap pada yang tu, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kan selagi hidup, okay, selagi hidup kita memang sentiasa sepatutnya untuk cuba menjadi lebih baik kan. Jadi itulah antara yang saya letakkan sebagai tagline buku terbaru saya, ni latest. Okey, buku yang terbaru saya iaitu judulnya Pagi, di mana tagline saya gunakan simple saja, iaitu setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Okay, setiap hari bangun, setiap hari itu kita sentiasa set dalam otak kita, aku nak jadi lebih baik daripada semalam. Ini apa yang terkandung dalam hadis Nabi. Saya kira yang depan saya ni ustaz dan ustazah belaka, para asatizah, semuanya lebih mahir daripada itu. Cuma yang saya nak bagi tahu dari sudut saya lah sebagai seorang penulis, okay, ayat saya dekat situ mungkin saya boleh bacakan. Kalau ikutkan putus asa, aku juga sudah lama berputus asa. Tapi aku malu pada Tuhan. Di saat dia masih beri kesempatan, mana mungkin aku sia-siakan. Maka itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, saya buka program kita hari ini, seminar kita hari ini, pertemuan kita pada hari ini dengan satu angka yang menunjukkan kepada kematian. Kerana di situlah sebenarnya tadi ada satu soalan. Yang pertama tadi, siapa ya sahabat kita yang lelaki tadi tu? Dia tanya macam mana Bonda Nur boleh dapat kekuatan untuk menulis. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya mendapat kekuatan daripada memikirkan tentang kematian. Okey, itulah jawapan saya. Kalau orang kata rajinnya Bonda Nur hari-hari menulis, kejap-kejap keluar buku, kejap-kejap keluar buku kan. Subhanallah, memang yang pertama tidak ada daya kekuatan saya melainkan Allah izinkan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan saya terletak kepada memikirkan tentang kematian. Di mana Nabi pun sebut, memadailah mati sebaik-baik nasihat. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita.